Alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Alam sekitar meliputi beberapa komponen utama seperti unit landscape yang berfungsi sebagai sistem semula jadi tanpa penglibatan manusia, termasuklah tumbuh-tumbuhan, haiwan, batu bata, dan sebagainya. Serta fenomena semula jadi berlaku sumber sejagat semula jadi serta fenomena fizikal yang tidak mempunyai batasan tertentu. Terdapat pelbagai kepentingan dalam menjaga alam sekitar, namun aktiviti manusia merosakkan alam sekitar, memberi kesan yang negatif kepada alam sekitar. Antara aktiviti manusia yang membawa padah kepada alam sekitar seperti pertanian, perindustrian, perikanan, pembangunan infrastruktur, dan pelombongan. Yang pertama adalah melalui aktiviti pertanian. Aktiviti ini mampu merosakkan alam sekitar dengan adanya penggunaan baja kimia dan racun serangga secara berlebihan sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran air. Hal ini berlaku apabila pada hari hujan, tanah atau laran air yang telah meresap sisa racun dan baja berlebihan ini akan mengalir ke sungai. Dan bahan-bahan inilah yang akan membunuh hidupan air akibat daripada kurangnya kandungan paras oksigen di dalam sungai sehingga mampu menjejaskan ekosistem. Selaras dengan kemajuan ekonomi negara, sektor perindustrian merupakan salah satu puncak kepesatan ekonomi negara. Namun begitu, aktiviti perindustrian turut memberi kesan kepada persekitaran. Yang pertama ialah aktiviti perindustrian menyebabkan pencemaran udara dan jerebu berlaku. Hal ini berlaku disebabkan asap yang dikeluarkan dari kilang dan berlakunya pembebasan pelbagai gas pencemaran atmosfera seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan sulfur oksida. Ini sedikit sedutan daripada berita Awani. Dan ini pula penduduk yang tinggal di Berik kawasan perindustrian Gua Musang berdepan masalah pencemaran debu kerana tinggal berhampiran kilang memproses papan dan arang. Tinjauan Astro Awani mendapati masalah debu dan habuk menyebabkan aktiviti harian serta kesihatan penduduk terjejas. Yelah, memang kuatlah habuk sini. Habuk, memang air putih memang tak boleh jemur di luar. Habuk kuat sangat. Pasal kadang-kadang saya sendiri pun sesak nafas. Menurut laporan berita Awani tersebut, hal ini dapat dirumuskan bahawa masalah debu dan jerebu menyebabkan aktiviti harian dan kesihatan manusia terjejas. Selain itu, pencemaran sisa industri yang mengalir ke laut. Contoh terdekat yang dapat kita lihat ialah negara kita sendiri iaitu Malaysia. Di Malaysia, pencemaran sisa industri yang mengalir ke laut terutama di negeri-negeri perindustrian seperti Pulau Pinang, Johor dan Selangor sering diperkatakan. Ini kerana pencemaran itu boleh menjejaskan hidupan marin dan seterusnya sumber makanan dan ekonomi turut terjejas. Sebagai contoh, kerang tempatan mengandungi kandungan logam yang sangat tinggi sehingga dijadikan kes kajian IPT dan luar negara. Malah, mungkin ramai yang masih ingat, tidak lama dahulu terdapat negara luar yang menghalang pengimportan kerang dari negara kita. Hal ini bermaksud hidupan marin dan sumber makanan terjejas iaitu kerang dan ekonomi terjejas di mana penghalangan pengimportan kerang. Kesan aktiviti perikanan terhadap alam sekitar ialah akan berlakunya kepupusan hidupan akuatik. Aktiviti perikanan yang menggunakan pukat tunda boleh menyebabkan kepupusan sumber ikan laut. Hal ini kerana pukat tunda akan memusnahkan semua jenis dan saiz ikan yang terdapat di dalam laut dan lautan. Akhirnya, spesies ikan akan musnah dan pupus akibat daripada penggunaan pukat tunda. Kesan aktiviti manusia yang merosakkan alam sekitar adalah seperti pembangunan dan infrastruktur. Aktiviti manusia seperti pembinaan bangunan serta penerapan jalan raya telah menyebabkan kadar larian air menjadi sangat laju. Hal ini demikian kerana ketiadaan tumbuhan sebagai alat penghalang atau alat penebal untuk mengelakkan kadar
kadar larian air menjadi sangat laju. Justru itu, kesan yang akan berlaku adalah seperti hakisan tanah, pencemaran sungai dan kekurangan tanah yang subur. Perlombongan. Aktiviti perlombongan memberi kesan buruk kepada hidupan liar. Penerokan hasil galian di dalam perut bumi akan menyebabkan penebangan hutan secara besaran. Ini kerana pemaju memerlukan ruang yang luas bagi membina infrastruktur seperti jalan dan mesin mengorek. Menurut Flaviano Bianchi, Lagu 1 di laporan IUCN mengatakan bahawa pada tahun 1999, 38% daripada hutan primer terakhir dunia telah diancam akibat daripada aktiviti perlombongan. Pemecahan habitat akan berlaku apabila kawasan yang luas dipecah dan dipisahkan akibat daripada aktiviti penerokan manusia. Seterusnya, akan menghalang penyebaran dan pembiakan spesies. Pengasingan boleh membawa kepada penurunan jumlah spesies dan menjejaskan biodiversiti hidupan di hutan. Di samping itu, aktiviti perlombongan boleh menyumbang kepada perubahan iklim. Hutan dan tumbuhan yang terbang akibat aktiviti perlombongan akan menyebabkan peningkatan jumlah gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh jentera dan kenderaan berat daripada tapak perlombongan. Jumlah tumbuhan yang sedikit menyebabkan ketidakseimbangan pengeluaran dan pengambilan gas karbon dioksida di dalam hutan. Dari segi pengangkutan, ia juga akan menimbulkan kesan kepada alam sekitar seperti pencemaran udara dan kemusnahan flora dan fauna. Pencemaran udara ini disebabkan oleh pengeluaran gas egsos kendaraan seperti karbon monoksida, hidrokarbon, oksida nitrogen, dan bahan-bahan halus. Gas ini akan menyebabkan udara tercemar. Aktiviti pembinaan kemudahan pengangkutan yang berluasa juga akan menyebabkan kepupusan flora dan fauna. Di samping itu, keseimbangan alam sekitar juga akan turut terjejas akibat daripada pembinaan kemudahan pengangkutan ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rizwan bin Abdul Ghafur, nomor matriks BA 19110857. Seterusnya saya akan membentangkan isi bagi aktiviti pelancongan. Aktiviti pelancongan sememangnya memberikan impak yang negatif kepada alam sekitar. Hal ini kerana penginapan sementara maupun homestay di lereng-lereng bukit menyebabkan tanah di lereng-lereng bukit itu longgar dan mudah terhakis dan membawa kepada kejadian tanah runtuh. Pembukaan tanah yang melibatkan aktiviti penebangan hutan telah menyebabkan banyak spesies flora dan fauna yang mati dan habitat mereka juga turut musnah. Pembukaan perkhidmatan pengangkutan seperti Maxim dan Grab yang banyak menyebabkan banyak perlepasan asap karbon monoksida di udara dan menyebabkan kualiti udara tercemar. Jelaslah bahawa aktiviti pelancongan ini telah banyak membawa kepada alam sekitar. Terdapat pelbagai kepentingan dalam menjaga alam sekitar dan antaranya ialah kita dapat meningkatkan kualiti kesihatan manusia. Sebagai contoh, persekitaran yang bersih dapat mengurangkan atau mengelakkan berlakunya penyebaran penyakit berjangkit seperti penyakit taun, kolera atau penyakit kulit. Seterusnya, persekitaran yang bersih dapat membantu dalam membekalkan udara yang bersih, di mana udara yang bersih ini adalah bebas daripada bahan pencemar seperti karbon monoksida dan bahan-bahan toksik yang lain. Udara yang bersih ini juga dapat membantu manusia dalam mengurangkan kadar tekanan atau stres dalam diri manusia. Kepentingan yang seterusnya adalah kita dapat membantu dalam mengurangkan atau mengelakkan berlakunya pemanasan global. Hal ini kerana persekitaran yang kotor mengandungi bahan-bahan pencemar seperti karbon monoksida, karbon dioksida. Bahan-bahan pencemar ini merupakan salah satu daripada punca peningkatan suhu dunia. Dan peningkatan suhu dunia ini akan menyumbang kepada pemanasan global. Oleh itu, jika kita menjaga alam sekitar, persekitaran kita juga akan bersih dan bebas daripada bahan-bahan pencemar yang menyebabkan berlakunya pemanasan global. Kepentingan menjaga alam sekitar juga adalah penting untuk flora dan fauna kerana kebersihan alam sekitar menjamin keseimbangan ekosistem. Ekosistem yang terpelihara dari kerakusan manusia
dapat membantu sumber air. Seterusnya juga, tanpa pemusnahan hutan, ia dapat berfungsi sebagai kawasan tadahan hujan. Kehadiran hutan-hutan akan menampung air hujan secara semula jadi dalam kuantiti yang besar. Kepentingan yang seterusnya juga menarik tarikan pelancong, kerana dengan adanya keindahan alam sekitar, negara akan mengembang dengan industri pelancongan. Hal ini kerana keindahan alam sekitar dapat menarik pelancong dari luar dan dalam negara. Peningkatan pelancong dari dalam dan luar negara akan meningkatkan ekonomi negara. Di samping meningkatkan ekonomi negara, ianya juga memberi peluang kepada pekerjaan. Secara kesimpulannya, alam sekitar membawa maksud segala apa yang ada di sekeliling dan berhubung kait dengannya. Ia termasuklah faktor-faktor biologi dan juga faktor-faktor sosial yang saling bergantung antara satu sama lain. Aktiviti pembangunan yang melibatkan interaksi antara manusia dengan alam sekitar ini boleh menyebabkan berlakunya perubahan kepada alam sekitar dalam keadaan tertentu. Dalam hal ini, kepesatan kegiatan ekonomi manusia serta industri-industri yang menggunakan sumber alam tanpa kawalan akan menyumbang kepada kerusakan alam sekitar. Justru itu, krisis alam sekitar yang kita hadapi sekarang juga disebabkan oleh sikap manusia yang menggunakan sumber-sumber alam yang terbatas secara berlebihan dalam masa yang singkat sehingga bumi tidak mungkin dapat menghasilkan sumber tersebut pada kadar yang cepat. Fenomena pencemaran alam sekitar serta tragedi bencana alam yang masih berlanjutan membuktikan tingkah laku dan kewajiban masyarakat dalam memelihara alam sekitar masih berada pada tahap yang rendah. Oleh itu, pembangunan sikap dan tingkah laku masyarakat dalam menjalankan tanggung jawab menjamin kelestarian dan kesejahteraan alam sekitar perlulah dimulakan sejak peringkat awal lagi. Sebagai contohnya, pendedahan pendidikan berkaitan alam sekitar terhadap generasi muda mampu membentuk masyarakat yang mempentingkan penjagaan kelestarian alam sekitar di masa hadapan. Tambahan pula, aktiviti pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar turut menyumbang kepada keseimbangan terhadap kelestarian alam sekitar di samping mengejar pembangunan sebuah negara. Terdapat banyak lagi tingkah langkah yang boleh dipraktikkan oleh semua pihak agar bumi kekal dalam keadaan sehat di masa hadapan.